Perpaduan dan keharmonian amat penting dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan bangsa. Oleh itu, usaha memelihara hubungan etnik dan agama perlulah dilakukan. Usaha yang pertama ialah ibu bapa perlulah sentiasa menerapkan nilai-nilai perpaduan dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Hal ini kerana mereka ialah suri teladan kepada anak-anak mereka. Usaha yang kedua ialah di mana semua rakyat diberi hak untuk mendapatkan pendidikan sejak kecil lagi. Antara subjek-subjek yang penting ialah subjek sejarah dan hubungan etnik, di mana ia amat penting supaya kanak-kanak memahami dan menerapkan perpaduan dalam diri sejak kecil lagi. Selain itu adalah di mana kerajaan berusaha mengadakan pelbagai kempen dan program yang dapat menyemarakkan semangat perpaduan. Antaranya ialah kempen Cintai Bahasa Kita, di mana ini bertujuan untuk mempopularkan penggunaan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Selain itu, juga kerajaan boleh membuat pameran kebudayaan dan warisan untuk mengenali dan memahami serta menghormati adat dan budaya kaum lain. Dan yang terakhir adalah dengan melaksanakan program latihan khidmat negara, iaitu PLKN, di mana tujuan utama ini adalah untuk memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional. Maka jelaslah bahawa usaha-usaha perlulah dilakukan bagi mengekalkan keharmonian dan perpaduan dalam negara Malaysia. Sekarang saya akan membincangkan tentang bab 4, iaitu peranan hubungan etnik dan agama dalam mencapai perpaduan dan keharmonian negara. Antara cara hubungan etnik dan agama dalam mencapai keharmonian dan perpaduan negara adalah masyarakat mestilah saling memahami perkara asas, iaitu adat dan budaya etnik-etnik lain serta agama mereka. Selain itu, semua masyarakat Malaysia haruslah bersikap rasional semasa bergaul dengan orang lain supaya dapat menjamin keharmonian negara dan memupuk perpaduan. Akhir sekali, jika meninjau dari perspektif lain, setiap kaum mestilah mematuhi rukun tetangga dan mengamalkan dalam kehidupan seharian. Ini dapat membantu dalam menjamin keharmonian negara serta memupuk perpaduan. Bagi subtopik yang seterusnya, iaitu hubungan etnik dan agama mempengaruhi pembangunan Malaysia dari aspek politik, sosial dan ekonomi, terdapat pelbagai cara yang boleh meningkatkan pembangunan di negara ini. Contohnya, dari segi politik, seperti pemberian hak yang bersesuai kepada warga negara pelbagai agama dan etnik untuk menceburi sistem politik dan juga penerapan pemahaman berkaitan perlembagaan Malaysia dalam diri warga negara. Dari segi sosial pula, seperti penerapan sikap saling hormat menghormati dalam pelbagai etnik dan agama dan juga pengamalan sikap bertoleransi bagi menjauhi isu perkauman. Akhir sekali, dari segi ekonomi pula, dengan cara penyeimbangan agihan pendapatan bagi mengurangkan kadar kemiskinan dan seterusnya meningkatkan kualiti hidup. Berdasarkan kajian dan pemerhatian, negara Malaysia ini adalah adil dalam bidang politik kerana sistem demokrasinya yang melibatkan semua kaum dan agama tanpa pengecualian. Seterusnya, penerapan pemahaman berkaitan perlembagaan akan membantu dalam memajukan Malaysia kerana rusuhan dan juga penentangan halus dalam parlimen akan dijauhkan. Selain itu, pergaulan masyarakat Malaysia yang berbeza agama dan budaya akan membantu dalam pembangunan sosial di Malaysia. Akhir sekali, hak asasi manusia perlu sentiasa dipraktikkan agar ketidakpuashatian, penindasan dan sebagainya terhadap kaum-kaum akan dapat dielakkan.